Apit dengan Bunian. Nama aku Emma, nama samaran. Aku nak cerita tentang hidup aku yang ada melibatkan makhluk dari alam gaib. Aku merupakan anak bongsu perempuan, memandangkan anak pertama hingga anak kelima adalah perempuan dan diikuti dengan 2 adik lelaki. Aku juga ada kembar yang lahir pada hari yang sama. Masa aku umur 12 tahun, ada seorang nenek ni yang dikatakan tukang ubat ada memberitahu aku bahawa ada seorang nenek Bunian selalu datang melawat aku setiap hari Isnin malam dan Khamis malam. Katanya kalau aku sakit, cukup dengan hanya meletakkan kemenyan di bilik dan asapkan, nanti mereka yang akan rawat aku. Setiap kali lawatan, anak cucu dia akan ikut lawat aku, memandangkan nenek diorang tu dah tua dah. Tahun berganti, satu hari tu adik aku demam, lebih seminggu terbaring. Aku bincanglah dengan mak dan aku cuba kaedah yang pernah diberitahu tu. Aku ambil kemenyan, aku bawa masuk dalam bilik adik aku. Beberapa minit aku duduk dan aku pergi. Esoknya, adik aku terus sembuh. Terus boleh lari sana sini. Masa aku umur 15 tahun, aku dikatakan seorang yang lemah semangat. Aku pernah kena histeria dan tak boleh terlalu emosi, macam takut sangat bila ada keluarga yang bertengkar. Sebab nanti aku akan mudah histeria. Pendek cerita, aku pergi berubat dan pakcik tu terus buang apa yang ada pada aku. Masa tu keadaannya rasa macam nyawa ditarik. Sakit sangat. Padahal pakcik tu hanya guna limau dan letak di beberapa bahagian tubuh aku seperti di ketiak, pelipat lutut dan juga celah ibu jari kaki. Itu je. Pakcik ni ada juga bagi aku besi kursani. Katanya supaya aku kuat semangat dan aku simpan. Dan selepas itu aku semakin okey. Tapi selang beberapa bulan aku kembali mudah histeria. Cuma kali ni aku selalu rasa lemah dan di hati seperti dipenuhi sesuatu. Pendekkan cerita lagi, aku pergi berubat dengan seorang atuk ni pula sebab sepupu aku yang rekomenkan. Atuk tu dia ada bunian. Biasanya anak bunian dia yang bantu semasa dia merawat. Rupa-rupanya besi kursani yang aku simpan tu ada khadamnya. So atuk tu suruh aku buang. Selain itu aku juga kerap rasa lemah dan hati aku rasa dipenuhi sebab ada lelaki bunian yang suka pada aku. Dia dah dapat restu dari keluarga dia untuk kahwin dengan aku. Dia selalu masuk badan aku untuk memberitahu kewujudan dia pada aku. Dan pakcik dulu, dia buang bunian yang selalu duduk dengan aku. Nenek bunian tu adalah nenek kepada bunian yang suka dekat aku ni. Maybe sebab dia selalu ikut nenek dia melawat aku. Tu yang dia berkenan. Jenuh lah atuk tu dia pujuk bunian lelaki tu untuk tak kahwin dengan aku. Dan dipendekkan cerita lagi, bunian tu setuju apit dengan aku. Kata atuk, dia nak jaga aku sehingga aku berkahwin. Proses apit itu dibuat dengan menyusun bunian-bunian ini dalam badan aku dengan mandi bunga. Dan sejak itu aku boleh tahu kehadiran mereka melalui bunyi di telinga kanan aku. Aku akan dengar bunyi macam berdesing tapi lembut sikit. Nak kata macam berkemencing pun ya juga. Entahlah, aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Dan atuk tu kata aku dah boleh mengubah orang. Panggil je bunian ni, nanti mereka akan tolong. Kiranya aku ni perantara je lah. Tapi aku tak boleh tetapkan pengeras. Kalau orang nak bagi upah, bolehlah aku ambil. Dan 1/7 hasil upah tu aku perlu sedekahkan. Aku juga kena solat di sebuah masjid yang aku rahsiakan. Sekurang-kurangnya sebulan sekali. Aku kena jaga solat. Itu adalah syarat-syaratnya. Nampak memang yang baik-baik je lah kan yang aku kena buat. Okay, dipendekkan cerita lagi, aku adalah mengubatkan beberapa orang dan antaranya ayah aku sendiri. Ayah aku dikatakan terkena buatan orang. Merata ayah aku pergi. Berubat di Indonesia, di Kelang dan sebagainya. Nasib tak sembuh. Sampailah satu hari mak aku mimpi didatangi seorang lelaki berjubah putih menyatakan, anak kau kan ada. Mak aku pun bincanglah dengan aku dan aku pun cuba. Masa tu dalam bilik tu ada aku, ayah dan mak je. Lepas aku panggil bunian tu, aku rasa macam bilik tu penuh dengan orang. Aku dengar bunyi dan aku ikut isyarat dari hati. Ayah aku sembuh. Ada juga orang lain yang aku bantu dalam pelbagai situasi. Biasanya aku akan dapat isyarat awal dari hati. Semakin sesak hati aku, semakin beratlah masalah orang tu. Bila dapat isyarat, aku akan tahu ada orang yang nak jumpa aku untuk berubat. Aku boleh tahu tahap teruk masalah mereka hadapi tu melalui isyarat tersebut. Sebagai orang yang jahil, aku gembira dapat bantu orang. Mak aku pun sokong dan sangat menjaga syarat yang aku kena buat. Lepas apit, antara kelebihan lain aku dapat, aku boleh rasa kehadiran jin sekiranya tempat tu ada sesuatu. Tangan dan tapak kaki aku akan sejuk macam ais. Kadang aku akan sakit kepala dan dengar bunyi. Kadang tu kalau ada orang yang aku kenal meninggal, badan aku akan lemah dan rasa seperti dijerut.
orang lain yang nak meninggal, aku pula yang rasa macam nak mati. Aku jarang dah kena histeria, kecuali lah kalau aku terlalu marah ataupun sedih sangat ke, aku akan mudah kena. 2018 aku masuk universiti yang jauh dari keluarga. Kalau di tempat aku, kembar aku yang selalu ada kalau aku kena histeria. Dia jaga aku. Di sini pula mujur Allah menemukan aku dengan Ahmad. Ahmad ni dia dipandang sebagai seorang yang pelik. Tapi pelik-pelik dia tu lah, dia faham keadaan aku. Dialah yang selalu jaga aku dan teman aku semasa dekat universiti. Kadang kalau aku berubah, kawan semua pakat panggil si Ahmad ni untuk handle. Takdir aku jumpa dengan suami aku. Kami jumpa masa aku dan Ahmad beraya di rumah mak angkat aku. Mula-mula diingatkan aku ni bercinta dengan Ahmad. Tapi lepas anak mak angkat aku tu kata aku dengan Ahmad ni kawan je, barulah dia berani untuk temu ramah aku. Okay, so suami aku ni seorang ustaz. Masa kenal dia bekerja sebagai tenaga pengajar di sebuah madrasah. Dia ni seorang hafiz Al-Quran dan juga alim dalam beberapa kitab. Lepas kenal suami, barulah aku sedar bahawa selama ni aku silap. Sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Kita tidak boleh membuat sesuatu yang melibatkan jin sehingga kita kena ikut syarat dia. Walaupun syarat yang dia bagi tu memang nampak baik, tapi manusia tetap tak boleh berkawan dengan jin. Jin dilarang mendekati manusia. Sekiranya dibuat, dia adalah jin dari golongan fasik. Bunyian pun adalah jin. Dan istilah apit pun sebenarnya seperti berdamping. Jadi semasa sesi ta'aruf tu, suami aku banyak ajar aku tentang jin, menerangkan segala jenis saka lah, bunyian lah, serta apa yang perlu aku hindari secara berperingkat. Antaranya, aku mula berhenti memanggil mereka dan aku buat bodoh je, macam tak tahu apa-apa bila bunyian tu datang. Alhamdulillah, suami aku juga faham tentang jin dan dia pun menerima aku seadanya. Aku takut nak buang sebab antara perjanjian aku dilarang untuk buang. Lepas kahwin, suami aku ajak aku masuk silat. Walaupun di gelanggang tu semuanya lelaki, bila belajar silat ni aku perasan aku sudah semakin kurang histeria. Dan antara hikmah lain belajar silat ni, ia dapat memantapkan kekuatan fizikal dan rohani aku. Sebab dalam silat, kita sentiasa berzikir. Setiap pergerakan ada zikirnya. So sesuailah untuk aku yang malas berzikir ni. Rohani kita pun perlukan makanan ya. Dan antara makanan untuk rohani adalah zikir. Suami aku juga membetulkan mindset aku. Aku takut pergi tempat keras, tapi suami aku ajar untuk kata tidak ada apa-apa yang akan berlaku. Berserah pada Allah. Alhamdulillah, aku sudah boleh pergi ke tempat-tempat keras. Contohnya macam naik Gunung Jerai. Kadang aku sakit, macam sakit lutut yang pindah-pindah. Kadang kalau tersalah masuk kawasan, mulalah aku nampak benda-benda. Suami akulah yang akan merawat aku. Masalahnya, aku ni kadang lupa diri bila pergi ke sesuatu tempat tu tanpa suami. Pakai reda je. Doa semua tak ada. Pernah seronok sangat pergi kedai baru buka dekat tepi gunung. Doa semua tak ada. Balik tu, badan aku sakit-sakit. Rupanya ada ikut balik. Jenuhlah suami aku merawat. Dan lepas berkahwin, antara masalah utama yang aku hadap adalah aku gagal bersama dengan suami. Walaupun usia perkahwinan kami dah 2 tahun, suami aku tidak menyalahkan aku. Walaupun kami tahu ia berkaitan masalah jin, tapi kami tetap pergi cek klinik dan doktor pun menasihatkan kami berubat dengan ustaz. Aku ada juga kaji tentang masalah vaginismus dan ciri-ciri tu tak ada pada aku. Tapi at least aku dapat belajar kaedah baru untuk mengandung bila join group tu. Kaedah shrink. Tapi aku tak buat. Sekarang ni aku sedang berubat dengan seorang ustaz. Masalah yang kami hadapi ni adalah normal dan selalu beliau jumpa katanya. Dan ustaz tu pun ada cerita pengalaman dia. Antaranya pengalaman bayi hilang dalam kandungan, janin dimakan dan sebagainya. Ini adalah antara sebab aku tidak menggunakan kaedah shrink. Sebab risau kalau kejadian seperti yang diceritakan tu berlaku, dan risau anda kata kelak jin ini akan mengikut keturunan aku pula. Adalah lebih baik aku usaha dulu merawat dan putuskan ikatan perjanjian ini. Doakan aku ya. Semoga yang mendengar kisah aku ni dapat pengajaran. Terutamanya yang masih beranggapan pertolongan bunian itu bagus. Beza ya, maksud dia ada bunian, dia boleh tolong kita dengan kita memohon pertolongan dari Allah. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini. Iktikat kita di mana?